ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel Aiman bin Rizal, BA 21110668. Hari ini saya dan juga rakan-rakan seperjuangan saya akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Ayla the Daughter of Wa. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan kami. Tanpa membuang masa, kita teruskan pembentangan ini dengan pengenalan. Dipersilakan. Sebelum memulakan pembentangan dengan lebih mendalam, saya akan menceritakan sedikit tentang filem yang kumpulan kami pilih sebagai kajian kami bagi menerangkan kepada masyarakat tentang identiti, jantina dan etnik yang digunakan dalam sesebuah filem. Salah satu contoh yang telah kami ambil adalah menerusi filem yang bertajuk Ayla the Daughter of Wa. Filem ini merupakan sebuah filem yang diadaptasi berdasarkan kisah benar yang berlaku pada tahun 1950. Filem ini mula ditayangkan pada 27 Oktober 2017 di Turki, manakala 21 Jun 2018 di Korea. Akan tetapi, filem ini telah ditayangkan buat pertama kalinya pada 11 September 2017 dalam Festival Filem Antarabangsa Toronto. Filem ini adalah terbitan negara Turki yang mengisahkan tentang seorang tentera Turki dengan seorang anak kecil berwarga negara Korea. Filem ini telah berjaya mendapat kutipan sebanyak $16.2 juta. Seterusnya, rakan saya akan menerangkan dengan lebih mendalam tentang identiti, jantina dan etnik yang terdapat dalam filem ini. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan dari segi aspek identiti. Berdasarkan filem Ayla the Daughter of Wa, pengenalan identiti yang dapat kita lihat adalah tentang penggunaan bahasa. Terdapat dua jenis bahasa yang digunakan, iaitu bahasa Turki yang digunakan oleh Sulaiman serta tentera Turki dan bahasa Korea yang digunakan oleh Ayla. Dalam filem ini, Ayla merupakan seorang kanak-kanak yang lemah dalam pertuturan, terutama menggunakan bahasa Korea. Ayla hanya mampu bertutur dalam bahasa Turki kerana sering mendengar perbualan Sulaiman dan rakan-rakannya. Namun, semasa Sulaiman dan Ayla terpaksa berpisah ketika Sulaiman ingin pulang ke negara asalnya, Ayla ditempatkan di sebuah sekolah dan disitulah Ayla mempelajari tentang bahasa Korea. Sekiranya Ayla tidak mempelajari bahasa Korea, dia hanya akan mampu menggunakan bahasa Turki. Perkara tersebut akan menimbulkan kekeliruan identiti kepada Ayla sebagai seorang warga negara Korea kerana orang akan menganggap Ayla adalah orang Turki. Oleh sebab itulah mengapa bahasa kebangsaan negara sendiri perlu dipertahankan untuk menunjukkan identiti kita sebagai warga negara tersebut. Tidak dapat dinafikan bahawa pakaian juga menunjukkan identiti bagi setiap etnik. Dalam filem Ayla the Daughter of Wa terdapat dua etnik, iaitu etnik Korea dan etnik Turki dengan cara berpakaian mereka masing-masing. Bagi etnik Korea, mereka mengenakan hanbok tidak kira lelaki maupun wanita. Hanbok wanita terdiri daripada jogori, chima hanbok dan sok chima atau sok baji. Manakala hanbok lelaki pula termasuk jogori dan baji. Bagi etnik Turki pula, wanita mengenakan gaun atau blouse yang berkola dan bermotifkan bunga, manakala lelaki mengenakan kemeja putih berkola dan seluar panjang yang longgar. Mereka juga memakai kot atau jaket serta tali leher yang mempunyai corak tersendiri. Menerusi filem ini membuktikan bahawa pakaian yang digunakan oleh kedua-dua etnik ini memiliki keistimewaan dan kelainan yang ditonjolkan untuk memperlihatkan identiti mereka masing-masing. Seterusnya saya akan membincangkan serba sedikit mengenai bagaimana etnik Korea dipaparkan dalam filem The Daughter of Wa Ayla ini. Antaranya ialah kepenggunaan bahasa Korea yang ditayangkan dalam beberapa babak. Contohnya di awal filem dapat dilihat Ayla dan kedua ibu bapanya saling berkomunikasi menggunakan bahasa Korea. Seterusnya dari segi pakaian, dapat dilihat pakaian etnik Korea yang dikenali sebagai jogori ataupun pakaian asas hanbok dipakai oleh ibu bapa Ayla dan penduduk kampung yang berbangsa Korea. Akhir sekali dari segi cara hidup, kegiatan ekonomi pada masa itu masih lagi dilakukan secara tradisional seperti yang dapat dilihat, iaitu menternak itik, menanam sayur dan sebagainya. Jelaslah kepelbagaian bahasa dan etnik yang diterapkan dalam filem ini menjadikan tayangan tersebut lebih menarik dan istimewa. Baiklah, saya akan membentangkan pada bahagian etnik Turki yang terdapat di dalam filem ini. Antaranya ialah penggunaan jenis agama. Jenis agama yang terdapat di dalam filem ini dominan menggunakan agama Islam. Selain itu, jenis bahasa yang digunakan dalam filem ini dominan mereka menggunakan jenis bahasa Turki.
Dan yang ketiga adalah cara hidup yang dilakonkan. Mereka melakonkan cara hidup yang ada di bandar Turki ataupun di bandar-bandar kecil Turki. Apa yang dapat saya simpulkan daripada filem ini melalui etnik Turki ialah para pelakon berjaya melakonkan jalan cerita yang baik sehingga menarik minat para penonton terhadap etnik Turki yang ada di dalam jalan cerita tersebut. Itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada gambaran jantina lelaki di dalam filem Ayla The Daughter of War. Terdapat 5 perwatakan lelaki yang digambarkan di dalam filem tersebut. Yang pertama, jantina lelaki memiliki sifat bertanggungjawab. Yang kedua, gambaran lelaki yang juga memiliki sifat baik hati. Di sini dapat dibuktikan dalam perwatakan Sulaiman, iaitu pada suatu malam mereka diserang oleh musuh namun mampu bertahan di tempat yang telah porak-poranda dan mayat ada di mana-mana seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Namun Sulaiman menemukan satu anak kecil yang duduk sendiri di samping jenazah orang tuanya yang telah mati dibantai. Kemudian Sulaiman mengajak untuk ikut dengannya. Sulaiman juga berkata kepada gadis kecil itu bahawa tidak akan meninggalkannya. Perkara tersebut menunjukkan Sulaiman memiliki sifat yang baik hati. Seterusnya, sifat lelaki yang penyayang. Di sini dapat dibuktikan dengan Sulaiman yang sentiasa mengurus dan menyayangi Ayla layaknya anaknya sendiri. Bukan itu sahaja, jantina lelaki di dalam filem ini juga digambarkan sebagai sikap yang menepati janji. Contoh watak ialah Sulaiman, yang merupakan seorang yang menepati janjinya. Sebagai buktinya, setelah dibebas tugaskan dari perang, Sulaiman kembali ke Turki. Namun kerana sudah mencintai Ayla layaknya anak sendiri, ia pun tidak tega untuk meninggalkan Ayla, sehingga memutuskan membawa Ayla ke Turki menggunakan bagasi. Akan tetapi, tindakannya diketahui. Ayla dan Sulaiman pun harus berpisah. Sebelum kembali, Sulaiman sempat memberikan janji akan menemui Ayla suatu hari nanti. Dan yang terakhir, di dalam filem ini juga telah menggambarkan perwatakan lelaki yang memiliki sifat kesabaran yang amat tinggi. Seterusnya adalah gambaran jantina yang dapat dilihat dalam filem. Jantina adalah merujuk kepada istilah yang membezakan lelaki dan perempuan. Berdasarkan filem ini, jantina perempuan dan lelaki dapat digambarkan melalui berbagai peranan dan juga aspek. Antara gambaran ini adalah jantina perempuan atau wanita dalam filem ini digambarkan sebagai karakter yang bijak. Gambaran ini dapat dilihat pada watak Ayla dan Nimet. Antara buktinya, watak Ayla adalah seorang kanak-kanak perempuan yang bijak. Setelah dijaga oleh tentera-tentera Turki dalam tempoh yang agak singkat, Ayla sudah boleh memahami, berkomunikasi, malahan membaca dalam bahasa Turki. Selain itu, jantina perempuan dalam filem ini juga digambarkan sebagai jantina yang penyayang. Sebagai bukti, Nimet sangat menyayangi Sulaiman sehingga dia tidak pernah berputus asa menyokong Sulaiman. Tambahan pula, jantina perempuan atau wanita sebagai penyanyi atau penghibur juga digambarkan dalam filem ini. Gambar ini dapat dilihat pada karakter Marilyn Monroe yang merupakan penyanyi terkenal pada ketika itu. Terima kasih. Kita teruskan perbincangan ini di bahagian kesimpulan. Secara ringkasnya, melalui penyelidikan terhadap identiti, jantina dan etnik, filem Ayla The Daughter of War memainkan peranan yang sangat penting bagi merealisasikan hasrat pengkaji dalam mengupas lebih lanjut akan faktor, kesan maupun perkara yang menarik melalui perkongsian filem tersebut. Melalui perkongsian filem ini juga, ia memaparkan sedikit sebanyak nilai positif yang boleh diterapkan dalam diri masyarakat. Tambahan pula, ia bertindak sebagai sumber tauladan atau pegangan kepada masyarakat. Implikasinya, tidak dinafikan bahawa filem Ayla The Daughter of War. Tambahan pula, ia bertindak sebagai sumber tauladan atau pegangan kepada masyarakat. Implikasinya, tidak dinafikan bahawa filem Ayla The Daughter of War dijadikan sebagai sumber dan hasil kajian kerana kelebihan yang boleh digarap melalui filem ini memberi pulangan yang positif bukan hanya kepada pengkaji, malahan kepada masyarakat secara amnya. Itu sahaja perkongsian daripada kami. Sekian dan terima kasih.